Taman kemesraan mercu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pelajar yang dikasihi sekalian, InsyaAllah kita sambung pelajaran bagi Madah Tauhid tahun 4 dalam tajuk yang baru, pelajaran yang ke-8 pada muka surat 25. Tajuknya ialah syurga. Syurga. Baik. Pelajar sekalian, boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Buka pada muka surat 25. Kita tengok kepada pengertian ataupun maksud syurga. Pengertian syurga mempunyai dua makna, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Jadi kita pengertian selanjutnya kamu akan jumpa dua. Yang pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut istilah. Dari segi bahasa ialah kebun, al-bustan, kebun, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohon. Ini disebut dari segi bahasa, kebun. Dari segi istilah ialah tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Ini sudah istilah syurga, tempat yang kekal. Syurga takkan musnah, takkan rosak. Tempat yang kekal bagi siapa? Bagi hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Syurga adalah suatu tempat di alam akhirat. Di akhirat nanti, lepas kita dibangkitkan daripada alam kubur, kita menuju ke padang mahsyar. Lepas perhitungan di mizan, sudah melintah titian sirat, lepas barulah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan segala macam kenikmatan dan kesenangan. Dalam syurga ini kenikmatan dan kesenangan. Dalam syurga hanya ada kenikmatan dan kesenangan. Tak ada kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh, yang bertakwa, tempat mereka di akhirat nanti adalah syurga. Maka kita doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita juga digolongkan dalam ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik, tu selesai dari sudut pengertian. Jadi kamu boleh tengok pada muka surat 25 lah pengertian syurga. Baik. Kemudian kita tengok dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Maksud sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir
di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya pelajar sekalian, ini dalil kewujudan syurga, tempat yang Allah sediakan kepada orang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-14. Kemudian kita tengok hikmah Allah mengadakan syurga ataupun hikmah Allah mencipta syurga. Yang pertama, menjadi motivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan melakukan amal saleh. Ini kita kata sebagai pemberi semangat kepada kita untuk terus mengejar, melipat gandakan usaha untuk mendapatkan pahala dengan melakukan amal saleh. Yang kedua, mengingatkan manusia bahawa setiap pengorbanan di dunia akan diberi ganjaran istimewa di akhirat. Yang ketiga, sebagai bukti kebesaran dan rahmat Allah terhadap hamba yang beriman dan beramal saleh. Dan yang keempat, memberi kesedaran bahawa nikmat dunia adalah sedikit berbanding nikmat syurga di akhirat. Nak beritahu kepada kita, apa yang seronok di dunia ni sikit saja. Tapi dalam syurga nanti, nikmat, keseronokan, apa sahaja yang kita nak, kita boleh dapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat 27, iaitu nama-nama syurga dan nikmatnya. Nama-nama syurga dan nikmatnya. Yang pertama, syurga Firdaus. Yang kedua, syurga Al-Kawthar. Yang ketiga, syurga Al-Jalal. Yang keempat, syurga Darussalam. Yang kelima, syurga Ma'wa. Yang ketujuh, syurga Naim, Jannatun Naim. Yang ke-8, syurga Jannatil Ad. Dan ke-9, syurga Al-Khuld. Ini ke-9 nama syurga yang disenaraikan di dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik pelajar sekalian, kita berhenti setakat ini dulu untuk tajuk kita syurga. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi pelajaran kita ini. Untuk hari ini kita berhenti dulu setakat ini. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang dari Ustaz. Hakikat kedua-duanya datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang, insya-Allah.